berhak menerima Tuhan. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan. Kepada Engkaulah kembali segala urusan. Cucurilah rahmat dan rahim-Mu ke atas majlis belia syumul generasi TikTok yang diadakan pada malam ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhir. Kami juga memohon perlindungan daripada-Mu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu jua kami serah segala urusan kami. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Usamah atas bacaan doa sebentar tadi. Baiklah, buat pengetahuan para hadirin dan hadirat sekalian, program ini telah dianjurkan oleh perwakilan Komiti Mahalah Aminah Representative Committees dengan kolaborasi Mahalah Zubair dan Mahalah Ruqayyah, Universiti Islam Antarabangsa UIAM, dengan bertujuan untuk mendidik dan memberi kesedaran kepada masyarakat di luar sana, khususnya belia, masa kini untuk menggunakan aplikasi TikTok yang merupakan aplikasi yang sangat luas digunakan pada masa ini dengan cara betul dan bermanfaat. Sebelum saya serahkan program ini kepada pihak moderator, ingin saya perkenalkan moderator dan penceramah hebat kita pada hari ini. Baiklah, jadi untuk pengetahuan semua, moderator kita pada malam ini ialah saudara Usamah bin Jamal yang merupakan perwakilan Mahalah Zubair di bawah Biro Dakwah dan Tarbiyah. Manakala penceramah kita pula, Masya Allah siapa saja yang tidak mengenali beliau, iaitu Ustazah Asma binti Harun yang merupakan antara pendakwah wanita idola di Malaysia pada ketika ini. Beliau juga turut merupakan pengasas dan penaung NGO Sahabat Amal Care dan pengarah hijrah Excel AF Sendirian Berhad. Sebelum itu, suka untuk saya kongsikan projek dari pihak Ustazah sendiri, projek perancangan NGO Sahabat Amal Care sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0, iaitu bermula pada hari ini sehingga 14 Jun insyaAllah. Baiklah, dana yang diperlukan adalah sebanyak RM200,000 dan antara bantuan yang akan disalurkan ialah bantuan dapur asnaf, bantuan kepada pusat kuarantin hospital, agihan makanan kepada frontliner dan sebagainya. Baiklah, untuk mengetahui dengan lebih lanjut, para hadirin dan hadirat boleh menonton iklan tersebut di Facebook page Sahabat Amal Care. Dan sama-sama kita doakan supaya Allah mengangkat wabak COVID-19 ini dengan segera. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, saya menyerahkan majlis ini kepada saudara Usamah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anda dapat bersama dengan saya Usamah bin Jamal dalam perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ini. Terima kasih kepada saudari pengurusi majlis Sister Akilah kerana memberi saya peluang untuk meneruskan majlis kita. Yang dihormati panel kita pada malam ini dan yang dihormati kepada fellow principal di UIAM. Apa khabar penonton online yang hadir? Saya mendoakan semuanya sihat sejahtera bersama keluarga di rumah. Yang mana yang bersama keluarga di rumah, mari ajak mereka sekali pada malam ini. Walaupun kita dalam PKP 3.0, kami tidak lupa untuk terus menyajikan anda dengan topik yang wajar kita diskusikan bersama panel jemputan kita, iaitu Ustazah Asma Harun. Topik kita pada malam ini ialah belia syumul generasi TikTok. Seperti yang saya sedia maklum, syumul bermaksud sifat yang menyeluruh dan sempurna. Maka program ini bertujuan untuk memupuk para pelajar agar menjadi syumul, iaitu seorang individual yang seimbang, di mana dia mampu mengikuti perkembangan zaman dan memanfaatkan platform yang ada demi ummah. Sebagai contoh, menjadikan platform media sosial sebagai medan dakwah atau dalam kata lain,
medan untuk menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Kerana itulah program ini dijalankan agar kita semua dapat menjadi insan yang bermanfaat kepada ummah. Sebelum saya menjemput panel untuk memulakan langkah dan mengatur bicara, ingin saya memaklumkan format perbincangan kita pada malam ini. Pertama, saya akan lontarkan 3 soalan kepada panel kita. Kedua, kita akan ada sesi Q&A. Dan ketiga, kita akan ada penggambaran di akhir perbincangan kita. Pastikan mikrofon sentiasa di-mute untuk memberi laluan kepada panel kita. Banyak pula saya bercakap, mesti penonton dah tak sabar nak dengar ustazah berceramah. Untuk tidak membuang masa, soalan pertama saya ialah perkataan syumul. Untuk tidak membuang masa, soalan pertama saya ialah sejauh mana aplikasi TikTok mampu memberi manfaat kepada penggunanya? Saya menjemput panel jemputan kita untuk menyampaikan hujahnya. Dipersilakan. Sekarang itu ialah dari segi bahasa, maksudnya dari segi istilah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambungkan lagi. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang mati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji-pujian kita rafa'kan, kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat junjungan agung yang kita cintai, yang kita kasihi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam yang barakah ini Allah satukan dan temukan kita dalam satu majlis ilmu yang disebut dalam hadis Nabi sebagai salah satu taman syurga Allah. Sebagaimana Nabi bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Iza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kamu melalui taman-taman syurga, maka singgahlah. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, fama riyadil jannah? Apakah itu taman syurga ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, hilaquz zikr, ataupun majlis zikir ataupun majlis ilmu. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan majlis ilmu kita pada malam ini diangkat menjadi salah satu taman syurga Allah di muka bumi, dan Allah satukan kita kembali di syurganya yang sebenar di akhirat kelak. Subhanallah, tanda kasih dan cinta kita kepada Nabi Muhammad juga kita berkumpul pada malam ini. Kerana Nabi SAW dalam sabdanya menyebutkan, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan menuju ke majlis ilmu, Allah akan permudahkan baginya jalan-jalan ke syurga. Subhanallah. Maka tuan-puan yang dimati Allah sekalian, mudah-mudahan jalan yang kita tempuh, adik-adik ustazah, anak-anak ni kan, ataupun ibu ayah, belajarlah sama-sama ada formu atau tidak. Kita sebenarnya sama-sama saling menempuh jalan menuju ke syurga. Maksudnya kita berusaha untuk menempuh jalan untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah, ustazah sendiri rasa sangat teruja dan bahagia gembira sebab malam ini dapat bersama-sama. Masya Allah, sebelum tu
Okey, alhamdulillah pada malam ini pertamanya Ustazah saya nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada penganjur. Penganjur majlis ilmu kita malam ini ialah Mahallah Aminah IIUM kan UIA, Mahallah Aminah IIUM. Ada brought to you by Mahallah Aminah, yes. Committees representative committees. Okey. Subhanallah, terima kasih kepada Adinda, saudari saya tak ada tulis di sini tadi, sekejap, masya-Allah. Saudari Nurul Akilah binti Zulhazmi, pengerusi majlis. Kemudian seterusnya saudara Usamah pula mengambil alih. Terbaik saudara Usamah, walaupun mungkin baru mencuba kan, masya-Allah, dalam keadaan sangat baca ikut teks, hai, ada yang kata hai Hafizah, ya kan, tapi sangat bagus saudara Usamah, dia tak usaha. Kemudian ya, saya juga mengalukan kehadiran, mungkin ada turut hadir sama Associate Professor Dr. Zulkifli bin Hassan sebagai Rektor, Puan Zarina Jan binti Yusuf Khan, Special Assistant Rektor. Okey. Kemudian Dr. Nur Aziza, Dr. Cik Razi, Dr. Sufyan, fellow-fellow Mahallah, barisan Jawatankuasa Perwakilan Mahallah dan muslimin-muslimat yang dikasihi sekalian. Kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tak langsung, saya ucapkan tahniah dan terima kasih di atas jemputan yang sangat istimewa ini. Jadi malam ini saya bersama dengan anak-anak remaja, anak muda yang mungkin sekarang banyak belajar melalui online, dan inilah zaman anda perlu menempuh zaman belajar yang sangat mencabar. Menempuh jalan menuntut ilmu yang lebih jauh cabarannya berbanding zaman ustazah sendiri. Walaupun kita beza, sebenarnya banyak juga beza kita lebih kurang dalam 15 tahun. 15 tahun lah lebih kurang, ataupun 15-18 tahun. Maksudnya jauh lah tu. Jarak tu perbezaan kita. Ustazah masa degree dulu 15 tahun yang lepas. Ya, degree 15 tahun lepas. Yalah, betul lah. Jadi banyak sebenarnya perbezaan kita ni generasi, maka sudah tentu cabaran berbeza, walaupun kemudahan yang anda lalui pun berbeza, tapi cabaran pun berbeza. Alhamdulillah, muslimin muslimat, anak-anak, para pelajar sekalian, insya-Allah tajuk yang diberikan yang bakal kita bincangkan pada malam ini iaitu belia syumur jenasi TikTok. Jadi soalan tadi tu kan, moderator kita tanya siapakah belia Ustazah? Jadi kita tengok sekejap kepada slide yang disediakan ni. Okey, overview perbincangan kita malam ini, belia dalam hadis, latar belakang sikit sekian. Okey, siapakah belia? Belia ataupun pemuda dalam bahasa Arab disebut sebagai syabab. Pepatah Arab ada menyebutkan ni tentang belia ni, syubanul yaum rijalul ghad. Masya-Allah, pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan. Ya, pemuda masa kini ataupun remaja masa kini adalah lelaki dewasa ataupun pemimpin, rijal dimasukkan di sini adalah pemimpin masa depan. Anda sekarang ya belia, anda sekarang remaja, masya-Allah, anda bakal menjadi suami, bakal menjadi isteri, bakal juga menjadi seorang ibu dan ayah, itu antara bentuk-bentuk pemimpin. Anda bakal bekerja, anda juga memimpin, sekarang memimpin persatuan. Sebenarnya apapun kedudukan kita, kita semuanya adalah pemimpin sebagaimana hadis Nabi, kullukum ra'in. Setiap daripada kamu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap daripada kamu akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya akan kepimpinan. Masya-Allah. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tanya Amirah, kenapa sampai 10:30? Berapa banyak kali dah, subhanallah. Okey, kita pergi kepada tajuk kita lagi. Kalau kita tengok zaman remaja ialah penilaian diri. Ini waktu kita nak macam-macam lah kan, kita nak menilai diri, penentuan identiti dan tempoh pembentukan diri. Jika tersilap langkah, masa depan mereka sukar dibentuk, justru potensi pemuda hari ini perlu dipupuk. Okey. Kalau kita tengok kata-kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi menegaskan, apabila kita hendak melihat wajah negara pada masa hadapan, lihatlah generasi muda pada hari ini. Okey, anak-anak ustazah sekalian, sahabat-sahabat,
Meja ya. Kau tak macam ni. Ustazah juga pernah melalui zaman remaja. Zaman remaja adalah zaman yang paling menentukan. Yang zaman paling menentukan adalah zaman remaja. Masa kita kanak-kanak, kita belum lagi apa keburukan kita buat masa kanak-kanak bukanlah terlalu menjejaskan langkah ke depan kita. Masa sekolah rendah, ia tidak begitu mempengaruhi bagaimana corak kehidupan kita selepas tu. Sama ada kehidupan kita masa sekolah rendah itu sedih, berjaya, gagal ataupun suam-suam kuku, biasa-biasa saja dan sebagainya. Bila masuk sekolah menengah, mungkin menengah bawah okey lagi. Bila menengah atas itu waktu kita dah bina jati diri, dah mula bina karakter dan sebagainya. Namun sekiranya masih lagi belum berubah, masa sekolah menengah, maksudnya masih ada harapan lagi lah. Masih ada harapan, soalannya ayatnya begitu. Namun apabila kita dah melepasi sekolah menengah, Ustazah sebutkan 17 tahun ke atas. Dan di hadapan Ustazah ni adalah anak-anak lingkungan 18 ke atas. 18, 19, 20, 21. Inilah waktu yang paling kritikal dalam sepanjang hayat manusia. Subhanallah. Kita dapati ada orang yang tidak berjaya contohnya dengan SPM, dia tak boleh mampu nak masuk universiti. Mungkin dia boleh masuk kolej atau kolej swasta dan sebagainya. Namun jika dia betul-betul berubah ketika di peringkat institusi pengajian tinggi, dia masih lagi boleh Ustazah. Ustazah Okey, mute. ini kita sebutkan tentang kebiasaan. Kebiasaan. Sebab itu anak-anak, adik-adik di hadapan Ustazah ni, Masya Allah, malam ini saya kena rendahkan perbincangan ni sebab mungkin ada ibu bapa juga yang dengar, mungkin ada orang awam yang dengar, tapi malam ini penganjurnya adalah di kalangan mahasiswa, mahasiswi. Jadi saya cuba masuk dalam dunia kalian. Sebab saya dah tempuh. Ustazah dah tempuh dah. Adik-adik sekalian, Ustazah dah tempuh zaman kamu. Dan mungkin Ustazah boleh share sikit bila sebut remaja yang syumul, belia yang syumul, seperti mana yang moderator sebut tadi, syumul ni membawa maksud seimbang. Kalau kita nak sebut syumul ini sempurna, adakah satu definisi mengatakan okey, belia yang sempurna ialah dia dapat 4 flat. Dia dapat 3.5 CGPA ke, GPA dia ke, dia mesti dapat, dia seorang yang karakter sekian-sekian, tak ada. Tetapi bila kita letakkan syumul itu kepada seimbang, subhanallah, di sinilah letaknya. Seimbang emosi, seimbang akal, rohani, fizikal, hiburan seimbang, dia bersukan pun seimbang. Maksudnya dia dalam keadaan yang menyeimbangi seluruh kehidupannya. Ibadahnya seimbang, hiburannya seimbang, rehatnya seimbang, makan minum seimbang, emosi dia, keperluan dia, dia pandai mengimbangi, menyeimbangi. Tapi kadang-kadang memang agak mustahil juga nak seimbang semua. Jadi dia saling top up lah. Hari ini kurang yang ni, esok yang ni dan sebagainya. Namun secara ringkasnya Ustazah nak share dengan kalian, subhanallah, bila kita contohnya, kalau kita faham konsep ni pun dah okey dah anak-anak, adik-adik lah ya saya panggil, macam lebih kurang sebaya je kan kita ni kan. Okey, subhanallah, kita sebut apa? Belia, tajuk kita belia syumul. Okey, tak apa, belia syumul. Belia ni pemuda, remaja. Tak perlulah Ustazah nak kupas lebih lanjut. Tapi apa yang Ustazah pernah baca fakta tentang remaja, sebenarnya otak remaja, perkembangan otak remaja masih dalam proses matang. Sehingga
Ada yang menyebutkan sehingga umur 25 baru betul-betul matang. Ada yang betul-betul matang lambat sikit umur 30. Dan ada kajian menyebutkan kenapa bilakah proses kematangan paling cepat berlaku waktu tidur. Sebab itu kadang remaja kuat tidur tapi jangan kamu jadi alasan pula, mak kenapa kita kuat tidur, Bersyarah kenapa selalu tidur dalam kelas. Sebab proses kematangan ini berlaku banyaknya pada waktu tidur. Sebab itu kadang-kadang remaja perlu tidur yang cukup untuk dia tidur yang cukup untuk mencapai proses pemikiran yang matang. Sebab itu sebagai ibu bapa, macam saya ibu bapa, Ustazah sebagai ibu bapa kena faham apabila remaja, sebenarnya nak tuliskan apabila ibu bapa kena faham apabila anak remaja tidak seperti diharapkan. Ini untuk peringatan saya dan juga ibu bapa yang kalau ada yang turut sama. Ibu bapa seharusnya faham apabila anak remaja tak seperti diharapkan. Contoh ayat yang selalu saya gunakan bercakap dengan anak remaja saya ada anak yang umur 15 tahun, ada umur 13 tahun. Kadang-kadang saya sebut ayatnya, saya sebut begini, saya kata, kenapa? Ini saya sebut kesilapan saya lah ni. Kenapa, contoh anak saya namanya Atikah kan. Kenapa Atikah buat macam ni? Atikah dah kecil kau Umi, takkan Atikah tak faham? Ayat-ayat macam tu. Takkan Atikah tak boleh fikir lagi? Takkan Luqman tak boleh fikir lagi? Luqman, benda ni kan basic je Luqman. Takkanlah ni. Ataupun kadang-kadang expectation kita sangat tinggi pada anak kita. Tiba-tiba dia tak sampai tahap yang kita expect. Okey, bila kita tak ada, dia buat apa kat rumah, dia akan ini. Tiba-tiba dia tak buat benda tu. Dan bila kita marah, bila kita kecewa, kita marah. Lepas tu kita nampak muka dia tu macam muka blur. Lepas tu kita lagi nak marah. Oh, buat muka pula. Ini contoh ya pengalaman saya. Tapi bila saya baca tentang situasi remaja, sebenarnya remaja masih lagi dalam proses perkembangan otak yang matang sehingga umur 25. Ini kalau 30 tu bukan remaja dah tu. Ini kita sebut belia lah, belia. Pemuda. Remaja tu kita faham umur 17 tahun ke bawah ni kita sebut belia, golongan pemuda dah. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, kalau kamu pula sama-sama dengan kawan, kamu sendiri kadang boleh rasa kan, ada tahap pemikiran kawan-kawan ni dia tak boleh sampai macam kamu fikir. Dan kadang-kadang kamu sendiri boleh perasan dengan diri kamu, kenapa aku tak nak fikir macam kau? Kau fikir ni bijak lah. Kau ni memang matang lah. Bro, kau matang lah. Macam tu kan. Kadang-kadang dalam meeting kita boleh nampak sama-sama pimpinan ni tapi ada perbezaan tahap berfikir. Sebab itu tuan-puan, adik-adik sekalian, kamu kena faham kamu masih lagi dalam proses belum betul-betul matang. Bila kamu faham, kamu akan hormat ibu bapa, kamu akan hormat guru ataupun pensyarah. Kamu akan hormat. Bila ibu bapa kamu bebel ataupun menerangkan, menjelaskan, cakap gini-gini, kalau kamu tak faham bahawasanya kamu belum lagi capai kematangan yang betul-betul, jadi kamu akan terima dengan rendah hati. Kamu akan rendahkan ego. Sebab kamu faham apa yang mak ayah cakap, apa yang pensyarah cakap, apa yang guru cakap, mereka dah melalui, mereka jauh lebih matang, mereka lebih bijak menilai mana buruk, mana baik. Jadi di sini ada give and take. Ibu bapa kena faham, jangan letak expectation tinggi sangat. Dan kalau anak tak capai apa yang kita harapkan, kita tak terlalu kecewa sebab kita faham anak remaja ataupun belia kita belum sempurna dan betul-betul matang. Dan anak remaja pula kena faham kenapa kadang ibu bapa ni terlalu menjaga sangat, itu tak boleh, ini tak boleh, terlalu banyak guideline sangat. Sebab mereka nak menghadapi cabaran hari ini bersama-sama dengan kamu. Okey, subhanallah. Sebenarnya Ustazah nak tuliskan begini. Kita sebutkan syumul bukanlah kita masukkan di sini sempurna. Sebab kalau nak letakkan indikator sempurna sangatlah payah.
Kita kata sempurna kena sekian, sekian, sekian. Jadi syumul di sini membawa maksud yang kita pilih ialah seimbang. Seimbang. Okey, subhanallah. Saya tahu moderator nak tanya soalan seterusnya kan? Sabar dulu. Okey. Kita ni kan anak-anak, para pelajar sekalian, mungkin lepas ni kamu kena ke depan lagi ya. Faham kan? Ya, ke depan supaya Ustazah tak ni sangat. Okey, Masya Allah. Subhanallah. Okey, kita lahir sebagai dua. Kan kita tahu, kita sebagai hamba, kita sebagai hamba. Dan dalam waktu yang sama kita sebagai khalifah. Ini semua firman Allah lah. Hamba, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk memperhambakan diri kepadaku. Kemudian sebagai khalifah Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Okey, firman Allah yang kedua, dan apabila wa iz qala rabbuka, apabila Tuhan kamu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku ingin menjadikan di muka bumi Allah ini ada khalifah, iaitu boleh tak? Khalifah. Okey. Bila Allah menyebutkan wahai para malaikat, sesungguhnya aku ingin menjadikan di muka bumi ini khalifah. Dimaksudkan di sini adalah untuk menjadikan manusia itu sebagai khalifah. Lalu para malaikat bertanya kepada Allah, adakah kamu ingin menjadikan mereka yang akan merosakkan muka bumi? Iaitu manusia ini bersifat merosakkan muka bumi, Masya Allah, dan akan menumpahkan darah. Subhanallah. Dan Allah menjawab, sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang aku ketahui. Jadi sebagai kita ni manusia, inilah watak kita di dunia. Kita seorang hamba kepada Allah dan kita sebagai khalifah. Khalifah iaitu wakil. Soalannya wakil Allah Subhanahu Wa Taala untuk memakmurkan bumi. Okey. Dan bayangkan ya, hamba dengan khalifah ni adalah satu kedudukan yang saling berlawan. Kita fahamlah hamba ni tak memiliki. Hamba ni dia perlu mematuhi segala yang diperintahkan oleh tuan dia. Hamba ni seolahnya tak boleh nak bersuara pun. Nak bagi tahu pendapat dia nak apa, dia nak sekian-sekian. Seolahnya begitulah. Hamba ni bila ditetapkan oleh tuan dia sakit, maka sakitlah kita. Kalau Allah takdirkan kita mati, maka matilah. Hamba ni tak ada kemampuan apa-apa pun. Bahkan kita tahu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya. Kita betul-betul hamba. Hamba kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Yang Malik, yang maha memiliki. Ya Razak, yang maha memberi rizki. Ya Qawi, yang memberi kekuatan. Allah pinjamkan semua tu. Subhanallah. Di waktu sama Allah juga melantik kita sebagai khalifah. Bila sebut khalifah, orang yang menanggung beban kepimpinan. Khalifah juga membawa masuk pemimpin. Yelah pemimpin. Khalifah ni ketua. Tiba-tiba kejap hamba, tiba-tiba khalifah. Jadi hamba kita kena jadi hamba Allah yang soleh. Manakala khalifah pula kena jadilah khalifah yang muslih. Soleh maksudnya apa? Baik. Muslih pula memberi kebaikan. Ni saya sebenarnya nak definisikan belia yang syumul. Belia kita dah kupas, syumul ni seimbang. Kamu untuk menjadi belia yang seimbang, manusia belia kita panggil.
kena ada dua karakter ni seimbang. Sebagai hamba, sebagai khalifah. Hamba jadi hamba yang soleh. Soleh ni maksud dia apa? Baik kan? Yelah, soleh ni maksudnya baik lah. Bahasa Arabnya soleh. Baik. Musleh maksudnya memberi kebaikan. Hamba Allah yang baik, ciri-cirinya apa? Hamba Allah yang baik, taat, perintah. Yang kedua, tinggal larangan. Yang ketiga, redha segala ketetapan. Takdir Allah, redha. Subhanallah. Memberi kebaikan pula, Masya Allah. Sebagai khalifah kita kena memberi kebaikan. Kan hadis Nabi SAW, khairun nas anfa'u linnas. Sebaik-baik manusia, Nabi kata, yang paling bermanfaat kepada manusia. Khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'u linnas. Sebagai khalifah, kita kena memberi kebaikan kepada siapa? Kepada semua. Kepada manusia sekeliling, kepada binatang pun kita buat baik, kepada alam pun buat baik. Inilah keliling kita, subhanallah. Kita memberi kebaikan kepada manusia. Manusia ni ramailah. Ibu, bapa, kawan, pensyarah. Yang kita tak kenal pun kita buat baik juga. Bukan yang kenal je. Binatang yang duduk sekeliling. Kenapa Allah takdirkan ada binatang duduk dengan manusia? Kucing ke apa ke binatang apa pun lah kan. Subhanallah. Bukanlah buat baik. Lipas pun buat baik. Tikus pun buat baik. Itu adalah kaedah-kaedah dia kita interaksi. Kemudian alam kan. Manusia sebagai khalifah wajib menjaga alam. Tak boleh digondolkan sesuka hati. Buat kerosakan. Buat pencemaran. Sebab sebagai khalifah, manusia mesti memberi kebaikan. Memberi kebaikan kepada manusia, binatang alam. Banyak hari ini tanah atau hutan dimusnahkan, dicemarkan, apa binatang akan terjejas. Banyak mana hidupan laut, sungai mati disebabkan manusia. Subhanallah. Jadi sebagai pelajar, belia, siapa pun kita semua, inilah prinsipnya. Kita adalah hamba, kita adalah khalifah. Ustazah, mana dulu? Dua-dua bergerak seiring. Dua ni bergerak seiring. Tak boleh. Saya ni hamba je. Saya ni selama-lamanya jadi hamba. Saya tak tahulah bila jadi khalifah. Tak, kiri dan kanan. Dua-dua bahu. Sebelah hamba, sebelah khalifah. Ke mana-mana kita pergi, kita bawa dua amanah ini. Kita bawa dua karakter ni. Kita bawa dua sifat ini. Subhanallah. Jadi, kita sentiasa kena seimbang. Hamba yang soleh, taat perintah Allah. Jaga solat, jaga aurat, jaga pergaulan. Semua yang Allah larang kita tinggal. Lepas tu apa takdir Allah, walaupun kita dah usaha ikhtiar, Allah takdirkan juga apa yang kita takut itulah berlaku. Lalu kita redha, maksudnya kita adalah hamba Allah yang baik. Masya Allah. Jadi sebagai khalifah Allah yang memberi kebaikan, yang musleh, yang memberi kebaikan pula, apa yang kita buat? Ya, kita jaga akhlak kita dengan manusia. Ini akhlak kita dengan Allah. Hamba Allah yang soleh ni, akhlak dengan hamba ni kepada Al-Khaliq. Kan? Tapi bila khalifah pula dengan makhluk. Subhanallah. Itulah beza dia. Hamba dengan Khaliq, iaitu dengan Allah. Jadi hubungan kita dengan Allah tu jadi baik, kita buat semua tu. Manakala sebagai khalifah pula, interaksi kita adalah dengan makhluk. Makhluk ni, Khaliq pencipta. Selain daripada Allah, semuanya makhluk. Khaliq pencipta, selain daripada Allah, semuanya makhluk. Masa yang berdetik juga makhluk. Udara makhluk. Apa yang kita rasa semua tu makhluk. Selain daripada Allah, semuanya makhluk. Jadi khalifah interaksinya adalah dengan makhluk.
Ini yang kita sebutkan. Kan? Manusia, binatang, alam ni macam-macam lah dengan bulan, bintang, matahari semua. Subhanallah. Jadi bila kita jadi baik, Masya Allah, kita taat semua kita tinggal ni, lepas tu kita pula jadi khalifah yang memberikan kebaikan. Alhamdulillah, itulah sebagai mukadimah kita soalan moderator tadi. Okey, mungkin kita ada soalan kedua. Subhanallah, banyak betul yang Ustazah bagi pada malam ini. Allah. Beliau syumul saja dapat kita tahu yang kita akan hormat ibu bapa, pensyarah dan orang di sekeliling kita. Maka tunggu apa lagi? Marilah sama kita kejar untuk menjadi belia yang syumul. Semoga apa yang diperkatakan Ustazah itu dapat dijadikan ikutan dan panduan kepada kita semua. Beralih kepada soalan kedua. Apakah kaedah yang terbaik untuk kita manfaatkan TikTok? Silakan Ustazah. Okey, subhanallah. Okey, sekarang kita sama-sama tengok berkenaan dengan TikTok. Okey. Sekarang ni Dek ada pasal tu tadi. Yang alfa. Oh ni. Okey. Anak-anak, adik-adik sekalian, Masya-Allah. Ramai ke yang kamu kena update tau? Kan ada whiteboard kecil tu macam biasa. Subhanallah. Soalan kita seterusnya iaitu bagaimana nak manfaatkan TikTok. Sekarang kita tengok dulu sejarah TikTok. Ini kita buat apa? OBS ke apa? Siapa yang jadi main? Kita. Okey. TikTok ialah aplikasi yang dimiliki sampai ke berapa ni? TikTok ialah aplikasi yang dimiliki oleh, sebab ni kan malam. Awak pun tahu kan banyak kali saya sebut. TikTok ialah aplikasi yang dimiliki oleh syarikat. Nak sebut pun takut salah. ByteDance. Okeylah. TikTok ialah aplikasi yang dimiliki oleh syarikat ini, sebuah syarikat yang berpengkalan di Beijing dan diasaskan oleh Zhang Yiming. Zhang Yiming adalah usahawan internet jutawan Cina. Dia mengasaskan macam mana sebut ni? ByteDance pada tahun 2012. Pada asalnya TikTok digunakan untuk membuat tarian pendek, lip sync, komedi dan video bakat. Aplikasi TikTok ini dilancarkan pada tahun 2017. Okey. Sebelum tak apa, kita tengok dulu ni bagaimana aplikasi TikTok ni boleh memberi manfaat. Okey. Saya nak sebut sikit. Anak-anak ataupun adik-adik yang Ustazah sedang berhadapan, anda ini antara yang Okey. Sekarang kan kita sebut pasal generasi sikit. Subhanallah. Kita boleh tengok ya. Beberapa generasi. Yang sebelum ini kita sebut generasi X, generasi Y, generasi Z. Lepas tu generasi kembali kepada A, lepas tu generasi yang disebutkan generasi Alpha. Masya Allah, Ustazah kalau kita tengok generasi X lahir 1965 hingga 76. Generasi echo of the baby boom ataupun disebut sebagai generasi Y 1977 hingga 1997. Kemudian generasi Z iaitu 1998 hingga 2009. Jadi Ustazah ni lahir 1983 generasi Y. Ustazah generasi Y. Dan kamu ni lahir pada tahun 2000, kamu semua mungkin generasi Z lah, hingga tahun 2009. Jadi sekarang dah ada generasi Alpha kita panggil yang lahir pada 2010 ke atas. Masya Allah. Cuma sukalah Ustazah nak share generasi-generasi ni. Ini bukanlah generasi nak memisahkan apa, tapi untuk kita memahami karakter.
Dan masa Ustazah sekolah menengah tak ada lagi iPhone, tak ada lagi telefon, tak ada lagi handphone, tak ada. Zaman tu belum wujud lagi. Mungkin di negara maju dah ada tapi di Malaysia belum ada. Start masuk universiti barulah muncul. Masa tu Nokia mula ada. Masya Allah. Itu pun bukan smartphone, hanya button saja, tak ada, bukan smartphone lah, tak ada video, tak ada apa. Masya Allah. Jadi itulah Ustazah terdedah kepada telefon ni tanpa wayar ni, handphone ni masa universiti. Tapi generasi kamu pula lahir-lahir benda ni dah ada. Kamu membesar dengan gadget dan app pelbagai dan sudah tentu pelbagai apps lagi nanti akan muncul. Kalau hari ni kita ada IG, kita ada FB, kita ada TikTok, kita ada apa lagi? Kita ada TikTok, kita ada Twitter, Ego Live, macam-macam lagi. WeChat, Twitter, okey. Ada macam-macam lagi. Bahkan sebenarnya bukan itu saja, mungkin berpuluh, beratus ataupun beribu. Yang mana apps ni diciptakan lebih kepada mesra remaja. Memang fokus mereka mesra remaja. Bukanlah mesra kepada orang tua ke apa, sebab inilah sasaran terbesar untuk mereka jual app dan juga jual gadget-gadget ni. Sebab mereka yang hidup dan membesar dengan gadget ni. Subhanallah. Jadi bila kamu tanya tentang TikTok, Ustazah sendiri sebenarnya tak tahu nak buka TikTok. Ustazah sendiri sebenarnya ada akaun tapi tak aktif, sebab itu pun dibentuk oleh staff, Masya Allah. Kemudian bila sebut pasal TikTok ni, ia pertama memberi satu gini, mungkin kamu berasa macam TikTok is normal. TikTok tu macam biasa. Tapi Ustazah ni kan bercakap bukan alpha lah, ini generasi Z. Sebab bila tengok umur tu kamu boleh tahu. Ini remaja yang generasi Z. Puan-puan dimati Allah sekalian, bila sebut TikTok, persepsi bagi orang yang dah melepasi zaman, FB okey lagi, Instagram dulu pun kita rasa teruk, dulu pun orang anggap FB ni negatif. FB masa mula-mula keluar kata tak payahlah terlibat, banyak dosa sangat, FB ni mengarut, FB gini. Lama-lama semakin ramai orang baik yang masuk dalam FB menjadi natural bagi orang Islam yang nak cari kebaikan. Dalam FB juga ada banyak ceramah, ada perkongsian itu, ada macam-macam lah. Kalau dulu orang kenal artis saja, sekarang orang kenal juga para pendakwah, penceramah dan sebagainya. Masya Allah. Kemudian ramai orang boleh mengubah kehidupan melalui media sosial bila dia bijak menggunakannya. Subhanallah. Dulu orang kata IG ni buang masa, mengarut, lara apa. Okey, lepas tu remaja banyak guna IG. Lama-lama ramai juga remaja-remaja yang baik, ramai juga orang dewasa yang matang mula menggunakan IG. Lama-lama IG nampak semakin natural. Subhanallah. Walaupun keburukan tetap ada, kebaikan tetap juga ada. Lepas tu muncul TikTok pula. Peringkat awal TikTok, ramai yang menentang. TikTok negatif ni, TikTok buruk, TikTok janganlah gini-gini. Pastikan anak-anak jangan terlibat TikTok. Kalau orang tua terlibat TikTok je, dikatakan tak sedar diri dan sebagainya. Sampailah ada perubahan berlaku, ada video-video ceramah pendek melalui TikTok. Ada video-video yang sangat bagus melalui TikTok yang memberi kesedaran. Jadi, saya kan satu sudut kalau orang tanya, Ustazah rasa macam mana kalau berdakwah melalui TikTok? Kalaulah saya jawab, kalau boleh tinggalkanlah, tak perlulah nak ber-TikTok, TikTok tu tak sesuai, kita tak payah sekian-sekian. Akhirnya apa yang boleh berlaku kepada TikTok adalah, kalau semua orang dewasa, orang baik-baik berfikir begitu, akhirnya TikTok betul-betul menjadi sarang negatif dan remaja yang suka TikTok, duduk di TikTok, di situ dia tak bertemu mereka yang negatif saja. Jadi situasi ini pun kita tak mahu, kita tak inginkan. Jadi Ustazah macam mana? Saya masih lagi di peringkat mana? Saya belum lagi terjun betul-betul dalam dakwah TikTok. Tapi saya lihat di sana ada dah usaha-usaha dan saya puji usaha-usaha begini. Supaya bila remaja ni duk tengoklah benda-benda yang tak elok, tiba-tiba terlintahlah tazkirah pendek. Terlintahlah program-program yang baik. Adalah video-video yang memberikan kesedaran melalui TikTok. Maka insya-Allah boleh lagi menarik. Jadi ceritanya kan tuan-puan sekalian, ni kita sebut belia ni. Okey, kan belia ni dulu duduk banyak dekat mana? Insta. Betul kan?
Bila dia dah matang, okey kita sebut ginilah. Belia. Mula-mula, okeylah dia main TikTok. Lepas tu dia naik sikit level, makin matang sikit dia aktif dekat Insta. Dia matang sikit dia akan pindah dekat FB. Seolahnya begitu. Ini yang saya faham. Takkanlah belia tu dah jadi purba dah belia tu. Takkan tu kat TikTok lagi, umur dah 30. Umur dah 25. Mungkinlah ini remaja sangat suka. Lama-lama dia naik jadi Instagram, dia mula menulis pun berbeza, cara berfikir dah berbeza. Lama-lama Instagram pun dia rasa macam dah tak cukup. Dia nak lebih lagi, dia berpindah kepada FB. Sebab tu FB ni yang kata mak-mak ni orang tua suka dekat FB. Kan FB ni dia beza sikit, dia mesra sikit dengan orang-orang macam ustazah ni kan, warga-warga Perak. Ustazah pakai warga emas, ustazah masih lagi Perak, belum sampai emas lagi. Jadi bila kita sebut Instagram ni masih lagi ramai remaja. Sebab itu siapa yang Masya Allah dia telah menjadikan remaja yang suka TikTok ni sebagai mad'u dia, sasaran dakwah dia, dia sebenarnya sedang menyediakan remaja yang baik bila dia dapat pindah ke Instagram. Siapa yang bagi tumpuan dakwah kepada Instagram pula, bagus sangat dia sedang menyediakan generasi yang akan berpindah ke FB dengan baik. Sebab itu kita boleh nampak mungkin 80% TikTok ni masih lagi remaja. Lepas tu Instagram ni 80% masih lagi pemuda yang dah naik level. Kemudian FB ni kita kepada orang-orang yang dewasa. Jadi ketiga-tiga ni kan kita sebutkan remaja, kemudian belia, lepas tu dewasa. Ustazah, saya ada tiga-tiga. Saya masih remaja tapi saya pun ada juga Instagram, saya ada FB. Bukan bermaksud kamu mewakili tiga-tiga. Mesti ada salah satu yang kamu paling dominan, kamu paling kuat. Saya ada juga TikTok. Saya ada juga Instagram tapi saya dominan di FB. Sesuailah dengan mungkin umur saya. Jadi sebab itu, siapa yang ada tiga-tiga ni dia boleh nampak perbezaan ketiga-tiga ni. Okey. Adik-adik ustazah sekalian, kalau disebutkan tentang soalan moderator tadi, dia tanya, Ustazah, apakah bagaimana TikTok boleh memberikan kebaikan? Okey, kita tengok. Ini hadis Nabi SAW yang bermaksud, barang siapa yang memulakan suatu perbuatan, kenapa gelap ya? Bukan, maksud Ustazah, ini biasa terang lagi. Ustazah kait dengan ni. Ni kan bisa terang lagi. Ni kan malak kan? Ya. Ke sebab background kamu buat ni? Terang, okey. Tak, bukan maksud Ustazah. Biasa ni light lagi. Okey, menunjukkan subhanallah. Kita tengok hadis Nabi, barang siapa yang memulakan suatu perbuatan dalam Islam, suatu sunnah yang baik, lalu diamalkan orang selepasnya, dituliskan bagi permulaan pahala orang yang beramal dengannya, dan tidak akan berkurang daripada pahala mereka suatu pun. Dan barang siapa yang memulakan dalam Islam suatu sunnah yang buruk, lalu diamalkan orang selepasnya, dituliskan baginya dosa sesiapa yang beramal dengannya, tanpa berkurang dengan satu dosa suatu apapun. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi kita tengok, sahabat, Ustazah tak dapat lagi jawapan. Pukul berapa? Sebenarnya tak apa. Amira ada. Subhanallah, baginya dosa sesiapa yang beramal dengannya. Tuan-puan, yang pertama syarat bagaimana nak manfaatkan TikTok, mesti jadikan TikTok sebagai satu ikutan yang baik. Apa konten yang kamu buat, mestilah untuk memberi contoh ikutan yang baik. Sebab daripada hadis Nabi ni, ini hadis yang sahih, Nabi sebut, barang siapa yang memulakan suatu perbuatan dalam Islam, suatu sunnah yang baik, lalu diamalkan orang selepasnya, dituliskan bagi pemulanya pahala orang yang beramal dengannya. Jadi, bukan kata tak boleh kalau kamu buat perkara konten yang bagus-bagus, kemudian ada yang follow, ada yang ikut, maka subhanallah itulah yang paling terbaik. Okay, kita tengok seterusnya.
TikTok bagaimana tidak menghaki sifat malu. Daripada Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Jadi ini bukan maksud suka hatilah buat apa. Subhanallah, ini satu peringatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul kata, kalau orang ada sifat malu, kamu takkan berbuat sesuka hati. Tapi orang yang berbuat sesuka hati tu, kan, buat video tu, buat lenggak-lenggok tu, buat menari-nari tu dan sebagainya, itu bermaksud dia dah hilang sifat malu, sebab itu dia dah buat sesuka hati. Jadi kalau orang tanya, Ustazah bagi ke anak Ustazah buat TikTok, buat video-video ni, buka akaun untuk, kalau saya anak umur walaupun dah 15 tahun, memang tak ada mana-mana akaun. Anak kami decide nanti bila dah sekolah, bila dah universiti barulah dibenarkan jika mereka kuat. Buat masa ni mereka tak ada apa-apa akaun Instagram ke, TikTok ke, FB ke, semua tak ada. Kalau mereka nak tengok, mesti tengok melalui akaun Ustazah. Akaun Ustazah dah difilter. Siapa friend, apa semua. Jadi mereka tak nak tengok juga yang pelik-pelik mengarut sangat. Bukan sebagai ibu ayah, Ustazah merasa Ustazah bertanggungjawab untuk jaga apa yang dilihat, apa yang didengar anak yang masih lagi di bawah kewajipan Ustazah. Jadi esok mungkin di universiti mereka dah ada smartphone. Masa tu sebab mereka tak dibiasakan daripada kecil, mereka selalu diberi peringatan, moga-moga mereka boleh menapis dengan terbaik. Jadi sebab kita tengok hari ni, remaja ni dah terbiasa sangat dengan media sosial apa, sampai hilang sifat malu, terpengaruh dengan influencer lah, dengan Insta famous lah, ya, dengan apa ni, TikTok dan sebagainya, na'udzubillah min zalik. Okay, selagi tidak mendedahkan aurat. Jadi kita boleh tengok video-video di Instagram, di TikTok, banyak yang memang yang penting mereka dapat view tinggi, dapat like tinggi. Jadi mereka sanggup buat apa saja. Mereka sanggup tak jadi diri sendiri. Mereka sanggup berhabis untuk dapat pujian, tunjukkan kekayaan, tunjukkan kecantikan. Buat apa saja yang boleh jadi konten, yang boleh menaikkan rating. Jadi akhirnya remaja yang begini, dia bukan mengawal media sosial tapi dia dikawal. Bila dia dikawal, hidup memang tertekan, memang stres. Sebab apa? Dia tidak boleh menerima kritikan, orang merendahkan, orang menghina. Dia sangat dahaga pujian. Jadi orang yang begini sangat mudah untuk jatuh, kemurungan, stres dan sebagainya. Masya Allah. Okay, kita tengok lagi. Selagi tidak mendedahkan aurat, kandungannya tidak melalaikan, itulah okey. Jadi itu secara ringkas, kalau kamu tetap nak juga masuk dalam TikTok, maka itulah antaranya kamu kena jaga, kamu kena tunjuk contoh yang baik, jangan sampai dedah aurat, jangan sampai kita terlalai daripada kewajipan sebab leka Instagram, leka TikTok apa dan sebagainya. Sehingga kan apa yang berlaku, kita terabai pelajaran, terabai amal ibadah, solat pun lambat, kan, jawab panggilan mak ayah pun lambat, menyebabkan kita punya assignment lambat siap, kita punya result peperiksaan pun tak bagus. Jadi itu semua justify yang cukup kuat menunjukkan kita gagal mengawal media sosial, tapi Malaysia telah mengawal dan mengambil sebahagian pada waktu hidup kita. Jadi pesanan Ustazah, kalau kamu ada ciri-ciri solat lambat, ciri-ciri jawab panggilan ibu ayah lambat, ciri-ciri kalau mak ayah mesej lambat jawab, tak nak angkat call, assignment lambat, itu menunjukkan anda sebenarnya sedang dikawal, suatu yang di luar, anda sebenarnya tidak layak untuk terlibat dengan media sosial. Belum cukup kuat. Tapi kalau anda boleh tolak tepi, jadual boleh bahagi, anda boleh kontrol, maka sebenarnya insya-Allah ia tidak menjadi mudarat. Okey, itulah secara ringkasnya. Subhanallah. Alhamdulillah, TikTok juga boleh dijadikan platform untuk kita berdakwah. Teruskan usaha untuk menjadi belia syumul yang terbilang. Janganlah like, retweet dan sebagainya menjadi keutamaan kita. Walaupun teknologi semakin canggih dan jangan pula kita dibawa arus pemodenan. Terpulang kepada kita untuk mengabaikan atau menghadam apa yang Ustazah katakan sebentar tadi. Tepuk dada, tanya selera. Seperti yang diterangkan oleh pengurusi majlis berkenaan sesiapa yang ingin melakukan ibadah kurban,
Sahabat Amal Care juga menjalankan kutipan tersebut. Agihan daging kurban dan akikah untuk golongan asnaf Muslim di Malaysia dan luar negara. Sebarang pertanyaan, anda bolehlah kontak nombor yang diterterakan di poster tersebut. Soalan seterusnya ialah, bagaimana untuk menjadi Muslim hebat walaupun berada dalam generasi TikTok? Silakan. Sebentar ya. Ditanya soalan. Coba kak, next. Tadi. Coba next. Okey. Minta maaf ya, saya ada keluar sekejap. Okey. Soalan ni, bagaimanakah untuk menjadi Muslim hebat walaupun berada dalam dinasti TikTok? Okey, Ustazah nak jawab soalan ni kepada adik-adik, adinda sekalian. Ada masuk dah pasal 4S, 4F semua tu tadi. Ada masuk dah ni. Okey, kamu adalah generasi kita sebut sebagai generasi Y. Tadi bila kita cek sebagai generasi Y. Jadi antara cabaran kamu, mana tadi tulisan tu? Tak, yang 4F, 4S. Okey, kita boleh tengok antara cabaran kamu, Ustazah tuliskan di sini, ini pun memang dah selalu ditulis, ada banyak saja dalam dalam internet dan sebagainya. Kita sebut 4S dan juga 4F. Kamu ni remaja untuk menghadapi cabaran hari ini, bagaimana kamu nak kekal menjadi Muslim hebat walaupun berada dalam generasi TikTok. Masuk yang Ustazah faham, generasi TikTok ni adalah generasi media sosial. Maksudnya pelbagai media sosial kamu ni nak berhadapan bagaimana dari segi persiapan iman, mental, spiritual, fizikal dan sebagainya. Masya Allah. Okey, kita sebut cabaran 4S dan 4F. S yang pertama, pergilah keluar bagi tahu senang Ustazah nak yang tu. Okey. S yang pertama seks. S yang kedua song. Sport. Kemudian yang keempat iaitu smoke. Okey, kemudian 4F pula iaitu fashion. Kemudian filem. Kemudian food. Kemudian family. Sebenarnya bukan family lah cabarannya. Sebenarnya fun.
Okey. Ini antara yang jadi di list cabaran kamu, terutamanya remaja belia hari ini menghadapi 8 cabaran ni. Yang pertama 4S, yang kedua 4F. Yang pertama iaitu seks, song, sport, smoke. Ini paling besar. Okey. Dia boleh bermula daripada lagu. Okey, kita sebut sport ni, ya sukan kan. Lepas tu smoke ni macam-macam lah. Dia bermula dengan rokok. Lepas tu sekarang ni tukar kepada vape. Lepas tu dia boleh naik level kepada dadah. Okey, 4F pula iaitu fashion. Subhanallah, fashion. Minta maaf, saya sebenarnya kurang sihat. Sebab itu sedikit mencabar, saya kurang sihat. Minta maaf saya berhenti-berhenti tu. Memang tak stabil sikit. Allahu Akbar. Okey, fashion. Remaja hari ini memang terdedah kepada perubahan fashion yang sangat laju. Lepas tu ramai remaja hari ini malu nak pakai fashion yang ketinggalan zaman. Fashion pula terikut-ikut dengan idola yang diikut, Insta famous ke apa ke, sehingga hilang jati diri. Sebab apa? Nak up to date jadi hilang jati diri. Dan kita banyak juga terpengaruh fashion ini daripada barat dan sebagainya. Kemudian cabaran seterusnya filem ataupun drama pun ia jugalah. Filem, banyak filem yang sangat mendedahkan diri kita kepada suatu benda yang negatif. Terpengaruh filem tersebut, drama. Kemudian filem juga banyak mendedahkan aurat. Filem juga banyak ada unsur-unsur seksual, pergaulan bebas. Filem menyebabkan remaja hari ini, bukan remaja saja, manusia hari ini kan, movie lah, kita sebut movie, ada Netflix, ada HBO, macam-macam lah. Lepas satu movie sampai ke tagih drama Korea macam-macam telah menghabiskan sisa ataupun waktu-waktu yang paling penting. Kamu ni remaja, sepatutnya belia ni waktu paling utama adalah menuntut ilmu, banyak menghafal, banyak membaca, banyak mengkaji, tapi akhirnya habis masa dengan filem ataupun movie, drama dan sebagainya. Okey, food, cabaran utama remaja hari ini, belia suka cuba. Kan, lagi rare makanan, halal, haram, tolak tepi, syubhah, lagilah dia tolak. Maksudnya haram pun, walaupun tak ada logo halal, syubhah, yang penting sedap, rare, itulah yang paling ramai. Fun, hiburan, macam-macam caralah, main game dan sebagainya. Bentuk-bentuk hiburan. Jadi, ini basic dan banyak lagi. Tapi ingatlah, cabaran generasi kamu ini, belia, kamu menghadapi 4 cabaran utama ni. Iaitu seks, song, sport, smoke, fashion, filem, food, fun. Okey, Ustazah nak kupas sikit je pasal seks. Ia bermula daripada apa? Contohnya tengok movie ataupun drama. Dulu ialah kita mungkin tengok drama Melayu, tapi sekarang ni kalau dekat siaran drama Mak Saleh, drama Korea, apa semua macam-macam lah. Ada yang elok, ada yang tak. Okey, movie ataupun drama. Lepas itu dia pergi dalam movie drama ni mungkin ada unsur seksual yang ringan. Adalah mungkin kita sebutkan ada berpakaian seksi. Mungkin ada hubungan pasangan kekasih yang sampai peringkat melakukan zina. Mungkin ada aksi-aksi kan Mak Saleh sikit-sikit terus ke situ, terus ke sini. Aksi-aksi orang kata semi pornografi. Semi pornografi. Maksudnya semi lucah lah. Separuh lucah. Okey, remaja yang membuat-buat perasaan ingin tahu dan sebagainya, kemungkinan besar, bukan kemungkinan kecil, tapi berkemungkinan yang sangat besar akan beralih kepada pornografi. Dia mula nak tengok full pornografi. Mulalah tengok video-video lucah. Yang ada
secara percuma dan begitu banyak. Mungkin bermula dengan tengok dulu gambar-gambar yang lucah. Mungkin mula-mula tengok gambar yang seksi dan sebagainya, lama yang betul-betul tanpa suara benang. Kemudian pergi kepada video lucah. Daripada tengok video lucah, pergi kepada masturbation ataupun onani. Istimta, itu hukumnya haram dan daripada ni menjadikan ketagihan. Kesan ketagihan, tuan-puan sekalian. Okey, Ustazah tak sempat ni nak kupas. Subhanallah. Memang saya tak sempat nak kupas song, spot, tapi semuanya lagu pun banyak yang lucah, yang teruk, seni kata yang memuja syaitan tanpa sedar, memuja Tuhan selain daripada Allah, dan lagi lagu yang kita tak tahu lirik dia. Kan lagu Korea ke, lagu Mak Saleh ke, lagu mana-mana Mexico ke apa, kan lagu-lagu yang kita rasa macam okey, seronok, enjoy dan sebagainya. Kita sendiri tak memahami apa maksud tu, kita bimbang berlakunya perkara-perkara yang mensyirikkan Allah. Ayat-ayat dalam tu mungkin memuja-muja syaitan, iblis dan sebagainya. Dan banyak kerana lagu pergi ke arah ni juga. Pergi kepada apa ni, video-video yang lucah sebab dia dah terangsang tengok lagu-lagu tu. Bila sebut sport, bukan saya anti sport, saya pun jaga kesihatan melalui sukan. Tapi banyak mana sport kita tengok, ibu ayah sekalian, yang menyebabkan remaja bercampur gaul. Sama lelaki, perempuan, atas nama sukan, atas nama ni. Contoh sukan apa? Sukan daki bukit, sukan berenang, sukan berlari dengan pakaian yang ketat dan sebagainya. Bila buat acara sukan, berlawan di sekolah, kan ada aerobik, maksudnya apa-apa sukan, lawan-lawan, kan rumah itu rumah ni, excited sampai terbebas, sampai terbabas, kan atas nama semangat kesukanan, kan bertepuk tampar lelaki perempuan. Jadi Islam memang suruh kita jaga kesihatan, suruh bersukan, tapi di waktu yang sama mesti jaga betul-betul batasan. Tapi banyak mana walaupun negara Islam, walaupun atlet Muslim, tapi atas nama sukan, lelaki dengan seluar ketat sampai nampak aurat, kan yang perempuan pun pakai baju ketat, seluar ketat atas nama sukan. Jadi untuk mengharumkan nama negara ke, untuk apa ke, ia tidak menghalalkan pakaian yang mendedahkan aurat. Jadi bagaimana sukan ni, sebab apa nak capai kedudukan ranking itu, ranking ini, umat Islam putih ikut. Dan kalau kita tengok bila musim, sekarang COVID tak berlaku, tapi bila musim World Cup contohnya kan, bola, ramai mana orang tak tidur malam sampai subuh tak solat. Dan memang orang tidur sampai tak pergi kerja siang apa, sebab apa? Semangat World Cup tu. Okey, smoke ni kita tak payah terangkanlah, bila terlibat sampai dadah, dia pergi juga kepada ni. Kemudian fashion, pakai seksi dan sebagainya. Filem sebutkan food, makan benda yang haram boleh merosakkan akal fikiran hati kita semua. Kemudian fun, hiburan, ramai mana yang ketagih dengan, kita sebutkan apa? Ketagih dengan game. Okey, subhanallah. Minta maaf. Saya sebenarnya kepala dah berat dan memang saya kurang sehat. Sebab tu nampak macam blur sikit kan. Tapi saya nak terangkan juga kepada ibu bapa dan remaja, ini sangat penting. Bila sebut perkataan seks tadi tu. Sebab saya menghadapi soalan, isu begini bukan sedikit. Ibu bapa rujuk dan saya berhadapan sini dengan aduan luahan remaja dan juga pelajar universiti dan sebagainya. Okey, ramai pelajar universiti buat pengakuan dengan saya bagaimana mereka ketagihan pornografi dan ketagihan melepaskan air mani dengan tangan sendiri. Masya Allah. Kerana rangsangan seksual ada di mana-mana. Buka Facebook ke, buka TikTok ke, buka Instagram ke, semua ada unsur-unsur yang boleh merangsang nafsu ataupun gairah ataupun seksual. Dan itu sebenarnya sesuatu yang normal bila kamu melihat sesuatu yang merangsang, kamu terangsang, itu normal. Tetapi kalaulah kita tidak ada kekuatan untuk menghadapi dan menguruskan rangsangan tersebut, ia boleh merosakkan masa depan. Sangat-sangat merosakkan. Okey, cuba ni pasal video tu, saya nak tunjukkan video pasal kesan pornografi kepada otak. Kat YouTube. Okey, dari sudut bagaimana kan Yahudi ke, Nasrani ke, ataupun sesiapa nak merosakkan remaja hari ini, dia menggunakan dia menggunakan ataupun menggunakan
seks ataupun merangsang seksual ini untuk merasakan remaja hari ini. Okey, Meh. Ustazah nak yang tu. Macam mana nak nampak penuh? Lepas tu macam mana nak bunyi? Di situ ada bagian otak yang Okey. Sekarang kita cuba tengok video ni. Kamu akan faham apa yang Ustazah nak sampaikan. Tahukah Anda, otak merupakan bagian tubuh yang paling penting bagi manusia? Sekarang angkat tangan Anda dan letakkan pada dahi. Tepat di situ ada bagian otak yang paling istimewa. Bagian itu disebut prefrontal cortex atau disingkat PFC. Menurut peneliti otak Jordan Grafman, PFC ini hanya ada pada otak manusia, sehingga membedakan kita dengan binatang. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan supaya manusia mampu memilih dan memiliki etika. PFC berfungsi seperti pemimpin. Ia bertanggung jawab untuk berkonsentrasi, memahami benar dan salah, mengendalikan diri, menunda kepuasan, berpikir kritis, dan merencanakan masa depan. PFC adalah pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan. PFC inilah yang membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Sayangnya, PFC adalah bagian otak yang paling mudah mengalami kerusakan. Jika PFC rusak, maka kepribadian orang bisa berubah. Rusaknya PFC bisa disebabkan oleh benturan fisik, bisa juga oleh zat kimia, seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafsa. Dan ternyata penyebab paling merusak juga pornografi, yang disebut narkolema, narkotika lewat mata. Bagaimana pornografi mempengaruhi otak dan pikiran kita? Adi, remaja 12 tahun, melihat gambar di TV yang menjurus ke porno. Awalnya, ia merasa kaget dan jijik. Ini karena sistem limbik di otak Adi menjadi aktif. Sistem limbik mengatur emosi juga keinginan makan, minum, dan berhubungan seksual. Sistem limbik ini kemudian mengaktifkan zat kimia otak bernama dopamin. Dopamin memberi rasa senang, penasaran, sekaligus kecanduan. Zat ini juga aktif jika orang mengkonsumsi nafsa. Oleh karena itu, sifat candu pornografi sama dengan sifat candu nafsa. Otak akan mengingat apa yang membuat Adi senang dan bagaimana ia memperolehnya. Jika Adi mendapatkan pembinaan akhlak, etika yang baik, dan patuh pada norma sosial, dorongan melihat pornografi, meskipun menyenangkan, akan ia abaikan. Namun karena hal itu tidak ada pada diri Adi, ketika ia sedang merasa bosan dan ingin mencari kesenangan, otak akan mendorongnya agar melihat pornografi lagi. Namun lama-lama, Adi bosan melihat jenis gambar yang sama dan butuh yang lebih porno untuk memicu rasa senang. Sekarang, dengan internet, pornografi menjadi jauh lebih mudah didapat. Pertama, Adi membuka internet dan tidak sengaja melihat gambar yang menjurus ke porno. Berikutnya, ia sengaja membuka lagi untuk melihat yang lebih porno. Awalnya melihat yang sedikit terbuka, lama-lama semuanya terbuka. Awalnya melihat 1 menit, lama-lama 1 jam. Adi mengalami kecanduan pornografi. Bagaimana kerusakan PFC akibat kecanduan pornografi? Secara alamiah, dopamin dialirkan dari sistem limbik ke PFC. Orang yang kecanduan pornografi akan mengalirkan dopamin secara berlebihan, sehingga membanjiri PFC. PFC menjadi tidak aktif karena terendam dopamin. Semakin sering PFC tidak aktif, ia akan semakin mengerut dan fungsinya terganggu. Sistem limbik justru akan berkembang semakin besar karena terus mengaktifkan dopamin, sehingga Adi cenderung untuk terus mencari kesenangan tanpa takut atas akibatnya. Jika tidak ditangani segera, Adi berpeluang besar menjadi pelanggan pornografi seumur hidup dan mengalami kerusakan otak di bagian PFC. Awalnya, ia akan kehilangan konsentrasi, penurunan kemampuan menimbang benar dan salah, serta berkurangnya kemampuan mengambil keputusan. Lama-lama, besar kemungkinan ia akan melakukan masturbasi, oral seks, hubungan seksual suka sama suka, dan mudah berganti-ganti pasangan seksual. Pernikahan dianggap tidak penting. Pasangan dianggap hanya sebagai objek seksual semata, cenderung merendahkan derajat dan kehormatan lawan jenis.
Selera hubungan seksualnya pun tidak sehat dan seenaknya, kasar sampai tega memperkosa. Manusia jadi tidak ada bedanya dengan binatang. Inilah dampak yang terjadi akibat kerusakan PFC. Ahli bedah otak Donald Hilton Jr. mengatakan, jika difoto menggunakan alat magnetic resonance imaging, otak yang rusak akibat pornografi memperlihatkan hasil yang sama dengan otak yang rusak karena kecelakaan. Ia juga mengatakan, berbeda dengan dampak nafsa yang merusak otak di 3 bagian, pecandu pornografi yang sudah melakukan hubungan seks dengan anak-anak mengalami kerusakan otak di 5 bagian. Terbukti, pornografi pada anak lebih bersifat merusak karena PFC belum matang dengan sempurna. Tapi untungnya, otak anak yang belum sempurna ini masih mudah dibentuk. Pengaruh pornografi bisa lebih mudah dihilangkan asal ada usaha untuk memulihkan dengan sabar, terutama oleh ayah ibu, keluarga, dan orang terdekat. Pelajari bagaimana mencegah dan menangani anak yang terkena pornografi. Mari lindungi generasi kita dari bencana pornografi dan kejahatan seksual. Okey, subhanallah. Panjang tu kan? Panjang. Subhanallah, tuan-puan yang mata sekalian, anak-anak. Minta maaf kalau Ustazah sebutkan perkara ni macam tanpa bertapis sebab Ustazah nak kamu faham betapa bahayanya kesan bila kamu melihat sekiranya siapa yang terlibat dengan pornografi. Dan harap sangat kamu jangan terfikir nak cuba-cuba tengok, nak tengoklah apa yang orang sebut orang ni sebab ia tak mustahil boleh jadi mula-mula tengok sikit, lama-lama tengok banyak, lama-lama jadi ketagihan. Dan ramai yang remaja buat pengakuan bagaimana ketagihan mereka wajib tengok setiap hari dan akhirnya melakukan masturbation disebabkan onani. Okey, kita faham tadi manusia ni kan, ni contoh otak lah. Ada otak bahagian depan ni yang dinamakan BFC. BFC ni adalah otak bahagian depan yang membezakan kita dengan binatang. Dan apa fungsinya? Untuk keseimbangan, maksudnya untuk berfikir, untuk membezakan baik dan buruk. Ni otak bahagian depan ni. Untuk membuat keputusan yang bijak, untuk membuat keputusan. Ini BFC inilah yang mengawal rasa baik buruk, dosa pahala. Dan disebutkan tadi, apabila kita melakukan sesuatu yang kita senang, yang kita suka, benda-benda yang membuatkan kita rasa macam, yelah mula-mula rasa jijik, tengok benda kotor, lama-lama jadi rasa senang, hormon dopamin akan dirembeskan. Kan? Ketika kita rasa senang, seronok, benda-benda yang ia bukan hanya bila tengok pornografi, tapi juga kalau siapa yang suka main game, kan rasa seronok, kita buat benda-benda yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, hormon ini bagus buat kita rasa senang, seronok dan sebagainya. Tetapi ia berbeza hormon ini apabila kita melihat benda-benda yang sebenarnya salah, kita tahu dosa, kita tahu benda tu buruk, tetapi kerana ketagihan ia berlawan tau. Jadi hormon ini dia dirembeskan begitu banyak kepada BFC. Rembes, akhirnya BFC ni dia terendam dengan hormon dopamin yang berlebihan. Apa yang berlaku tadi kita boleh tengok, berlakunya kerosakan pada otak bahagian depan ni. Berlaku kerosakan kepada otak bahagian depan kerana terendam hormon dopamin yang begitu banyak. Sebab itu kita boleh tengok kalau kanak-kanak, remaja yang terlalu ketagihan telefon, game contohnya, apa yang berlaku kepada dirinya, dia tantrum. Dia akan marah balik kepada mak ayah dia. Bahkan banyak kes dah remaja bunuh mak ayah, bunuh nenek. Sebab apa? Tak bagi main game. Sebab apa? Dia dah hilang dah pertimbangan ni. Otak bahagian depan ni dah mula mengecut, mula sakit. Sehingga mereka tak boleh nak mengawal tindakan, lawan balik, marah balik, maki hamun balik, sampai mereka sanggup membunuh dan sebagainya. Kerana otak yang sebenarnya mengawal keseimbangan berfikir, kan, baik buruk, membuat keputusan yang terbaik ni telah mula rosak disebabkan terendam banyaknya hormon dopamin ni. Itu ringkasan daripada video yang kita tengok tadi. Jadi, dan apa yang menurut kajian,
kesan pornografi kepada otak akan memberi kesan 5 kerosakan bahagian otak. Bukan otak depan saja, 5 kerosakan bahagian otak. Berbanding kesan nafsa. Nafsa tu iaitu kesan dadah. Orang ambil dadah ada 3 kerosakan pada bahagian otak. Tapi kesan pornografi 5 kerosakan. Tapi kalau dadah ada 3 kerosakan. Jadi nak sebutnya bukan kata lebih baik ambil dadah daripada tengok porno. Tak, jangan sebut ayat begitu. Cuma ini kajian saintis mengatakan kerosakan otak lebih dahsyat apabila berlakunya ketagihan melihat pornografi. Kenapa Ustazah Fauqiyah ni? Kan ada banyak lagi isu-isu yang lain. Tapi inilah cabaran antara cabaran utama remaja ataupun belia pada hari ini. So Ustazah, apa yang patut dibuat? Siapa yang mengalami masalah seperti ini perlu dapatkan bantuan. Pertama, tolong hadkan. Okey. Yang pertama, had ataupun tutup terus. Masya Allah. Kalau anda betul-betul nak tinggalkan perkara buruk tersebut yang boleh merosakkan masa depan ni, had ataupun tutup terus semua apps. Kalau terpaksa buang apa semua, buatlah apa saja yang boleh menghalang. Okey, itu ikhtiar. Yang kedua, doa. Antara zikirnya adalah zikir Asmaul Husna. Ya Mani', Allah ya Mani'. Maksudnya ya Allah yang Maha, ya Allah ya Mani'. Maksudnya ya Allah ya Mani' yang Maha mencegah. Yang Maha mencegah ataupun menghalang. Ya Mani', Mana'a. Jadi zikirlah banyak-banyak dan amalkanlah zikir-zikir yang lain juga. Ya Allah yang Maha mencegah, ya Allah yang Maha menghalang, tolonglah cegah, tolonglah halang diriku daripada terus melihat benda-benda maksiat, mendengar benda maksiat dan sebagainya. Dan kesan buruk selepas okey, kan tutup terus internet ke apa ke, kamu kena kontrol diri kamu dengan media sosial. Contohnya sehari 1 jam saja. Kamu cuba disiplinkan diri. Pada waktu bila saja kamu boleh buka, nak layan TikTok ke, nak layan buka Facebook ke apa, limitkan. Ataupun campur-campur sebab tengok sekejap-sekejap tu, campur-campur hanya 1 jam, hanya 2 jam saja. Sebab remaja ini yang paling rugi masanya sangat kurang. Kenapa, Dek? Okey. Kerana remaja hari ini yang paling rugi sangat kurang masanya dengan apa? Membaca. Sangat kurang membaca, mengkaji dan sebagainya. Okey. Jadi tadi tu saya sebut sikit, minta maaf sambung sikit je lagi bab ni. Contohnya pornografi. Kesan tadi tu nauzubillah melakukan onani. Keburukan onani sangat banyak. Keburukan onani ada yang peringkat sampai datang pada usaha tak stabil dah, hormon terketar-ketar, masalah sekian. Dia tak fokus. Orang yang melakukan ni secara kerap tak fokus, tak boleh fokus belajar, tak boleh fokus apa pun dia buat, dia tak boleh fokus. Yang kedua, kesihatan akan terjejas. Antara yang terjejas adalah kesihatan reproduktif. Ini adalah reproduktif ni adalah melibatkan kesuburan. Mungkin akan ada masalah bila nak mendapat anak dan sebagainya, dan organ reproduktif akan memberi kesan. Ini kalau tak percaya boleh baca, boleh tengok. Ustazah dulu sebab Ustazah memang pendidik rumah tangga, memang ini Ustazah kena belajar, kena faham kenapa bila ada masalah nak perceraian berlaku, ada kaitan suami melihat ni ataupun isteri, bagaimana orientasi seksualnya dah berubah dan sebagainya. Antara faktor utama antaranya adalah kerana terlibat dengan pornografi. Ia akan memberi kesan kesihatan yang sangat buruk dari sudut sistem reproduktif ataupun kesihatan-kesihatan yang lain. Dia akan menjejaskan kesihatan-kesihatan yang lain juga, adik-adik sekalian. Dia bukan jejaskan sistem reproduktif saja, tapi ia melibatkan juga organ-organ yang lain. Sebab apa? Air mani itu dipaksa keluar dengan bukan cara yang halal, cara yang haram, dan bukan dengan semula jadi.
maka ia memberi kesan yang negatif, kesan yang buruk pada kesihatan. Masya Allah. Dan banyak lagi, dia akan menjadikan seorang yang resah gelisah, hilang keyakinan diri, wajah yang kusam, tak bercahaya, dan macam-macam lagi adik-adik sekalian. Jadi kamu kena kuat mengawal diri kamu dengan media sosial supaya tak terlibat dengan perkara yang sebegini. Walaupun Ustazah tahu ada banyak lagi sebenarnya yang Ustazah boleh sebutkan tentang cabaran media sosial dan kamu nak kekal jadi baik. Jadi bagaimana? Kan soalannya, bagaimana kamu nak kekal jadi muslim yang baik? Yang pertama, kamu tak dapat tidak mesti ada kawan yang baik. Bukan. Kamu boleh berkawan dengan semua orang, tapi kamu kena ada sahabat yang baik. Kawan je dengan semua orang. Orang bukan Islam pun kita kawan, orang yang tak solat pun kita kawan, orang yang seksi pun kita kawan. Tapi bila sahabat, kamu mesti, sahabat ni adalah yang selalu berdamping dengan kamu, yang selalu kamu bergaul, mesti sahabat yang baik. Kemudian apa yang dilihat mesti kena baik. Kemudian yang ketiga, apa yang didengar baik. Walaupun kita belum baik. Kemudian yang keempat, apa yang dibaca baik. InsyaAllah kamu akan mampu menempuh apa jua ujian, cabaran, walaupun keluar apa-apa pun lah apps, kamu kena ada sahabat yang baik. Sebab walaupun sahabat yang baik ni macam yelah sikit-sikit tak boleh, sikit-sikit tegur, sikit-sikit nasihat, sikit ajak usrah. Tapi kalau kamu adalah sahabat macam ni, kamu jangan tinggalkan. Lepas tu kamu kena jaga apa yang kamu lihat melalui media sosial apa, ada benda yang baik. Kalau benda yang tak elok je, Ustazah buat macam mana? Ustazah buat unseen. Kalau lah ada portal-portal yang mengarut, unseen ataupun terus report, terus block. Supaya bila buka Facebook yang keluar adalah positif-positif. Kalau ada je seorang kawan ni ataupun yang Ustazah follow ni asyik negatif je. Bahasa pun negatif, cara gini semua tak kena, semua asyik komplain je kerja dia. Ustazah kalau nak buat unfriend, takut dia terasa hati, kenapalah tak nak kawan dengan dia. Ustazah akan buat unseen. Jadi Ustazah tak tengok dah apa yang dia tulis. Kalau ada portal-portal ke, bahkan berita pun kadang-kadang Ustazah kontrol perkara tu supaya emosi kita ni tak terganggu. Okey, apa yang kita lihat kena baik, apa yang didengar pun kena baik. Kamu suka dengar lagu ke dengar apa pun, pilih, tolong pilih. Walaupun kita belum jadi baik, tapi kalau selalu dengar tazkirah, selalu dengar zikir, selalu dengar nasyid, insya-Allah automatik hati ni, sebab apa, pintu hati yang paling utama ada dua. Hati ni ada pintu dia, hati kan duduk kat dalam hati nurani. Tapi pintunya apa? Mata dan juga telinga. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar akan membentuk hati kita. Lepas tu apa yang dibaca mesti baik. Sebab itu benda ni berkait juga dengan apa yang dilihat tu lah. Apa yang kita baca di media sosial, bacalah yang baik-baik. Kalau kita terbiasa baca portal-portal yang seronok, kita baca komen maki hamun, kita rasa seronoknya lah baca. Lama-lama ia akan membentuk kita pun jadi suka maki hamun, na'udzubillahi min zalik. Jadi yang lain tu Ustazah berpesan secara umum masa kita dah habis, ialah jaga solat. Solat itulah benteng utama yang mana Allah berfirman inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sebenarnya solat itu akan mencegah diri kamu daripada perbuatan keji dan munkar. Percayalah sebagaimana kalau kamu macam mana pun situasi kamu, kan kamu rasa kamu teruk macam mana pun, kamu jangan tinggal solat. Saya kamu tidak tinggal solat walaupun solat keadaan malas, susah payah, rasa macam yelah macam-macam lah situasi kan. Tetap juga solat, ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah akan menjagamu. Kan akhirnya kalau bukan kita kata ni daripada engkau ni solat tapi tak tutup aurat, betul ya solat. Salah ayat tu. Mudah-mudahan dengan berterusan solat akhirnya dia akan tutup aurat. Engkau ni tengok benda-benda yang kotor macam ni, kau semayang, buat apa semayang kalau buat benda-benda yang jijik macam ni. Teruskan solat, mudah-mudahan esok kerana solat itulah akhirnya tanha 'anil fahsya'i wal munkar akan mencegah kita daripada perbuatan keji dan munkar. Masya-Allah. Saya kira itulah kesimpulan. Walaupun mungkin ada soalan lagi selepas ini,
Ustazah kira sekadar itu, mohon maaf setiap kekurangan kesilapan. Memang saya masih lagi adalah sesuatu tapi kurang sehat, kurang stabil, pening kepala sikit, kemudian badan pun ada bahagian-bahagian yang kurang sehat. Jadi saya mohon maaf sekali lagi sekiranya penyampaian pada malam ini tidak seperti mana yang diharapkan. Saya sendiri merasakan bahawa performance saya kurang baik, tapi inilah yang semampu saya boleh berikan, dan inilah yang sebaik-baiknya daripada perancangan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan adik-adik, para pelajar sekalian, remaja sekalian, anda boleh ambil beberapa intilah daripada perkongsian untuk menghadapi cabaran. Kitalah yang mengawal diri kita. Memanglah Allah yang mengawal, itu hakikatnya. Tapi yang zahirnya kitalah yang mengawal, kita yang memilih. Kita yang memilih apa yang kita tengok, apa yang kita dengar, siapa yang kita berkawan. Dan kepada siapa yang terlibat dengan cinta-cinta, subhanallah, Ustazah mengharapkan kamu kuat menghadapi gelora cinta. Sebab itu juga yang sangat banyak merosakkan belia hari ini. Kerana cinta binasa. Kerana cinta ibu ayah pun bukan lagi yang utama. Kerana cinta ramai yang telah menjadi telah merosakkan masa depan. Masya Allah. Sebab itu siapa yang terlibat dengan cinta, kalau anda solat lambat, anda telah hilang hormat pada pensyarah, anda hilang kawan sebab cinta, anda tepikan ibu ayah, itu bermaksud anda sebenarnya tidak layak lagi nak bercinta. Tapi kalau anda sekarang dah ada couple contohnya, ni bukan saya nak menghalalkan cinta ni. Dah terjatuh cinta nak macam mana? Kan? Dah jumpa tiba-tiba saling mencintai kan? Nak hidup semati, habis belajar sama-sama nanti nak kahwin, perancangan sampai anak berapa orang dah bincang, panggil pun papa mama dah. Ini contoh saja ya. Tapi itulah yang berlaku pada ramai mahasiswa-mahasiswa hari ini. Kalaulah kamu betul-betul nak tahu, Ustazah saya nak tahu, saya sebenarnya kira cinta okey tak? Saya memang dah ada couple apa semua, saya nak tahu saya ni sebenarnya pasangan yang beradil dirasa yang benar ke tidak? Okey, cinta yang kamu sedang layari itu, kalau kamu boleh jaga solat di awal waktu, kamu boleh jaga aurat, kamu tak ada cakap benda yang kotor dengan pasangan kamu tak buat maksiat, kamu jelas kamu nak nikah, kamu dah mula bawa bincang dengan ibu ayah, dan cinta itu tidak mengganggu pun konsentrasi kamu belajar, kamu boleh fokus sama, dan kamu tidak menyebabkan kita menjadi hamba Allah yang bermaksiat, maka insya-Allah kamu tergolong di kalangan orang yang menguruskan cinta, bukan kamu dikawal oleh hawa nafsu cinta. Jadi ada beza yang besar ya. Cinta mengikut fitrah jadi anugerah. Cinta yang mengikut yang ada fitnah ataupun yang rosak, kan itu adalah satu musibah. Jadi bukanlah semua cinta itu kotor ataupun rosak, tetapi yang menentukan justify-nya bagaimana diri kita sekarang. Kalau kita masih lagi di track yang betul, kita masih lagi boleh mengawal, maka bagi saya, kalau orang tanya Ustazah, adakah berdosa? Dosa itu berkait dengan bagaimana anda menguruskan diri anda jadi macam mana ketika anda bercinta. Jadi subhanallah, saya kira sekadar itu. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih pada penganjur. Terima kasih semua yang hadir di kalangan remaja, pelajar, ibu ayah dan juga orang awam. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Banyak sungguh yang Ustazah telah berikan kepada kita malam ini. Remaja hari ini banyak terdedah dengan perkara-perkara yang negatif. Jika tiada kekuatan diri, maka diri ini akan hanyut. Semoga 8 cabaran yang Ustazah terangkan sebentar tadi dapat kita tempuhi untuk menjadi Muslim yang hebat. Semoga diri kita ini mampu untuk menemui segala 8 cabaran. Lebih-lebih lagi apa yang Ustazah tekankan pada malam ini, iaitu masalah seks pada diri. Dengan itu, majlis kita sudah hampir ke penghujungnya. Saya percaya ramai yang ingin bertanyakan soalan kepada Ustazah. Namun dengan kekangan masa kita, mungkin 2-3 soalan kita boleh usahakan. Untuk itu saya buka majlis ini
untuk sesi soal jawab. Bagi yang bersama kami di dalam Zoom, anda boleh lontarkan soalan secara live kepada Ustazah dengan membuka mikrofon anda atau typekan di ruang komen dan saya akan membacakan soalan. Subhanallah, boleh tak kalau kita sekadar ini saja, kita dah sejam setengah. Ustazah minta maaf sangat. Ustazah sebenarnya memang tak sihat. Ustazah sebut tu bukan saja-saja. Ustazah nak berdiri pun sebenarnya rasa macam Ustazah lebih nak berdiri lama. Memang saya betul-betul tak sihat. Saya cuba bertahan sebenarnya nak habiskan sejam setengah tadi. Sebenarnya saya cuba usahakan untuk 1 jam saja. Saya pun bimbang boleh tak habiskan 1 jam. Jadi penganjur kata tak boleh, kena sejam setengah. Jadi saya usahakanlah sejam setengah. Jadi sekarang dah sejam 40 minit dah. Jadi bolehkah sekadar ini saja adik-adik semua? Kalau 3 soalan tu mau pukul 11 baru habis. Sebab minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah. Diminta untuk yang berada di Zoom ataupun di Facebook untuk mengisi attendance link. Terima kasih Ustazah Asma atas jawapan-jawapan yang diberikan. Semua kita dapat masukkan info. Saya serahkan kembali majlis ini kepada pengurusi majlis, Sister Aqilah. Assalamualaikum. Sayang semua kan Allah, kan Rasulullah. Moga berjaya. Ustazah doakan kamu semua dapat suami yang soleh dan isteri yang solehah. Dan kamu dapat pekerjaan yang baik, kamu habis belajar dengan cemerlang dan dapat pekerjaan yang baik, dimulakan rezeki yang barakah. Masya Allah, amin. Baiklah. Okay, Riban, terima kasih saya ucapkan kepada moderator dan penceramah kita Ustazah Asma binti Harun. Diharapkan segala input-input yang telah diberikan dan juga metode kata yang telah disampaikan dapat dijadikan pedoman buat kita semua, khususnya golongan belia. Sebelum saya melabuhkan tirai, syukur untuk saya menjemput semua hadirin dan hadirat di Zoom untuk membuka kamera web anda untuk sesi bergambar. Kita bergambar sekejap ya. Dan saya nak ingatkan jangan lupa untuk isi attendance dan evaluation form di chat. Untuk di Facebook akan ada di ruangan chat Facebook Mahala Aminah. Dan di Zoom ada di ruangan chat. Okey. Di Facebook ada di ruangan komen. Baiklah, okay, nampaknya sudah buka, dah ready. Okey, Kristian Ustazah. Ustazah berdiri pula, okey. Kita get ready ya. 1, okay. Kita ada 4 page ni. Okey, sekejap ya. Okay. 1, 2, 3, senyum. Okey. Next, okey. Page kedua lagi. Okey. Macam tak semua juga ni. Senyum semua. Okey, last. 1, 2, 3, senyum. Alright. Baiklah, kita sudah pun tiba di penghujung majlis. Saya mewakili pihak komiti program ingin memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan dan kesilapan. Dan sebelum itu saya ingin berkongsi satu quote ya, Arabic quote. Okey, al-alam mali'un bit-tayyibin fa in lam tajidu wahidan minhum fatakun anta hadzal wahid. Maksudnya the world is full of nice people. If you can't find one, be the one. Alright. Itu sahaja. Okey, itu sahaja. Marilah kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul As. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah.